Dalam video ni, kita akan ulas tentang seorang netizen yang cuba untuk play victim. Assalamualaikum guys, welcome back. Benda ni aku yakin kita pernah nampak dan ada antara kita yang mempunyai kekuatan untuk menegur, tapi ramai juga sebenarnya yang buat bodoh. Perkara macam ni selalunya kita boleh nampak especially dekat kedai runcit biasa yang ada dekat depan rumah kita. Ramai yang duk fikir, tak apalah, owner kedai runcit ni ataupun kedai runcit ni hari-hari duk mengadap muka aku. Takkanlah dia nak suspek yang aku ni ada COVID-19. Pada aku memang takkan miss untuk scan MySejahtera ataupun at least aku tulis nama dekat buku. Patuh pada peraturan mungkin hanya dalam 30% sahaja dalam kepala aku, tapi yang selebihnya adalah kerana aku risau sekiranya terjadi apa-apa. Sebagai contoh, ada pengunjung yang positif COVID-19 dapat dikenal pasti dan meninggalkan kesan dekat kawasan yang aku lawat tu, aku tak dapat info dan itu hanya akan membahayakan ahli keluarga dan juga orang sekeliling aku. Itulah antara pentingnya kenapa kita perlu scan MySejahtera. Dan jujurnya aku selut ketegasan seorang anggota polis ni yang bertugas dekat Balai Polis Sungai Siput sebab tak bagi muka kepada individu yang tak scan MySejahtera. Otak udang korang. Yang bestnya lagi, dengan pekedai pun disamanya sekali. Angka tu apa salah? Kalau ini macam susah lah angka. You bagi masuk. Insiden ni jadi viral bila pelaku upload video dia disaman mungkin dengan hasrat untuk menagih simpati daripada netizen. Orang minta tolong, Encik. Sekarang saya suruh you duduk sana kan? Tak, saya bukan jenayah. Saya cuma tak pakai mask. Saya sendiri mengaku. Besok saya abang punya 16 hari sembahyang arwah. Saya tengah rushing ini. Dekat dalam video tu, kita dapat dengar si pelaku cuba untuk merayu kepada anggota polis yang berpangkat inspektor untuk tidak mengeluarkan saman ke atas dirinya. Kita dapat tengok juga yang pekedai ni pun disaman dan nampak redha dekat wajah dia. Dalam dingin subuh. Mungkin bengang rayuannya tak dilayan, si pelaku mula memprovok anggota polis tu dengan bagi update pasal isu semasa kepada anggota polis tu. Lagi baik orang taruh lockdown. Jangan panggil orang keluar rumah. Sudah. Orang terus tangkap orang tak pakai mask. Yang aku kagum ialah ilmu matematik dan juga sains pelaku ni yang memang out of the world. Satu mask punya harga tahu kan, Encik, berapa? Satu mask boleh tahan untuk 3 jam sahaja. You tahu kan, Encik? Satu hari satu family berapa orang kena pakai mask, you orang tahu ke? Satu keluarga kena keluarkan satu hari RM15. You tahu ke tak tahu, Encik? Pertamanya, sejak bila pula penutup hidung standard hanya bertahan 3 jam bang? Paling standard pun dekat pasaran 8 jam. Lepas tu, celah mana pula 3 jam tu kau bahagi dengan 24 jam ataupun sehari? Celah mana pula dekat rumah pun kau pakai? Sedangkan pergi kedai pun kau tak pakai. Lagi acah-acah play victim. Dah tu yang kau kira tu takkanlah setiap hari kau nak pergi kedai. Dan berapa jauh kedai tu daripada rumah kau sampai 3 jam kau nak kena travel pergi balik. Dan even kata hari-hari kau keluar pun kau cuma pakai satu face mask 8 jam bekerja. Kalau kata lebih, alah satu ataupun 2 face mask. Dekat Mr. DIY RM5.9 kau boleh beli 50 paket. Lepas tu nak sembang pasal ada duit tak ada duit. Sedangkan kalau kata ikutkan laporan, dia ke kedai membeli cincau. Tak. Dia ke kedai beli minuman keras. Kita sendiri pun tahu harga minuman keras ni berapa. Air mabuk kau mampu beli. Perlindungan untuk diri sendiri dan juga keluarga kau berkira. Sekolah tak? Kau SLP lepas tak? Pertama, pada aku, ini tanggungjawab kita semua juga. Kalau kata kita nampak ada orang yang abaikan peraturan, seeloknya kita tegur elok-elok. Sebab mungkin teguran kita tu dapat selamatkan mereka dari didenda dan juga yang paling penting adalah dapat selamatkan mereka dan juga kita sendiri daripada ancaman. Bila dah tegur tu, terpulanglah sama ada diorang nak dengar ataupun tak. Macam aku, selalu juga aku tegur orang lain kalau kata kesalahan tu berlaku dekat depan mata. Sebagai contoh, tak pakai mask, buang sampah merata-rata walaupun di atas jalan raya. Aku sanggup tau, kejar dan juga tegur. Paling kerap tegur orang ramai yang suka hati parking dekat petak OKU. Aku tak tahulah kalau kata ada viewers dekat sini yang pernah kena tegur dengan aku dekat luar. Kalau ada, maaflah. Itu sebahagian daripada tanggungjawab kita untuk jaga kita. Kedua, kalau salah tu mengaku je lah salah dan terima teguran orang. Ini tak, dah lah salah kau play victim dan tiba-tiba kau jadi intellectual. You orang ada duit boleh. Kalau orang tak ada duit macam mana ni? Satu hari 15 hari, RM15. 10 hari sudah 150. 30 hari, 450.
sia-sia je buang. Apapun, tahniah kepada Inspektor Wahid dan semoga terus istiqamah menjalankan tanggungjawab sebagai seorang polis dan jadi contoh yang baik kepada penguatkuasa yang lain, insya-Allah. Dan air kata pepantun, hijau bendang penuh padi, hijau hutan penuh daun, berlakon mangsa perangai Yahudi, berlagak sombong perangai Firaun. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe, okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.